wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sayugianya kita memanjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita kepada Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi petunjuk dan juga hidayah kepada kita, yang mana dengan petunjuk dan juga hidayah daripada Allah itu, kita mampu untuk mentaati perintah Allah. Kita juga mampu untuk melaksana kewajipan kita kepada Allah. Kita juga kena bersyukur kepada Allah. Dia jugalah satu-satunya Tuhan yang telah memberi kesempatan, kesehatan, juga keizinan kepada kita, khususnya pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah. Kita dapat menunaikan salat fardu maghrib. Juga kita dapat bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu, suatu majlis yang ianya sangat-sangat diberkati Allah. Nabi sebut, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang berjalan untuk menuju ke majlis ilmu, nescaya Allah akan perjalankan orang itu
akan jalan-jalan untuk ke syurga Allah. Semoga kita menjadi orang, manusia yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis sebentar tadi. Qala al-musannif, dosa besar yang seterusnya, muka surat 127 yaitu dosa besar mencari-cari kesalahan orang lain. Situ. Inilah manusia. Pada suatu alam di mana pada ketika itu yang ada hanyalah zat Allah. Pada ketika itu belum terciptanya bulan, belum terciptanya bintang, matahari dan segala planet yang berada di cakrawala. Bahkan belum pun terciptanya diri manusia. Maknanya pada ketika itu yang ada hanyalah zat Allah sendiri diri. Dia je. Syurga neraka pun belum ada lagi. Zul. Maka pada ketika itu Allah telah mentajallikan dirinya. Maksud mentajallikan ni maknanya Allah telah menzahirkan dirinya dengan cara dia mencipta makhluknya. Maka di antara makhluk yang dicipta oleh Allah pada ketika itu antaranya diri manusia. Jadi apa tujuan Allah ciptakan diri manusia? Tujuannya untuk menzahirkan dirinya. Maksudnya Allah nak menzahirkan diri Allah pada penciptaan manusia. Contohnya, kenapa saya kata contohnya? Ada bulan, ada bintang, ada segala planet. Jadi saya ambil satu contoh. Allah nak menzahirkan dirinya melalui salah satu daripada penciptaannya, iaitu penciptaan makhluknya yang bernama manusia. Faham, San? Apa makna? Maknanya kalau manusia nak melihat bagaimanakah betapa hebatnya Allah, maka lihatlah pada diri manusia. Kalau manusia merasakan penciptaan diri manusia itu merupakan suatu penciptaan yang hebat, bermakna ia mencipta diri manusia maha hebat. Maksud juga bila mana manusia menyedari betapa sempurnanya penciptaan manusia,
di sana menunjukkan betapa sempurnanya diri Allah, maha sempurnanya diri Allah. Ini orang panggil kamalat. Allah bersifat sempurna. Mana bukti Allah bersifat sempurna? Diciptanya manusia dengan sempurna. Faham Zul? Ya. Walaupun penciptaan manusia itu hebat, walaupun penciptaan manusia itu sempurna, tetapi itu tidak bermakna manusia tidak akan melakukan kesalahan. Itu tidak bermakna manusia tidak akan melakukan kesilapan. Jangan pula kita faham bila manusia melakukan kesalahan maka Allah juga melakukan kesalahan. Tidak. Fuad ya. Jangan pula kita faham bila manusia melakukan kesilapan itu juga bermakna Allah telah melakukan kesilapan. Jangan kita faham begitu. Sebab itu Allah cipta manusia, Allah beri kehidupan kepada manusia. Dia tidak cipta manusia lalu dibiarkan manusia. Tidak. Ya cikgu, Allah cipta manusia lalu Allah beri kehidupan kepada manusia. Maka untuk menentukan sama ada manusia yang melalui kehidupan itu dinilai baik atau buruknya manusia, maka dalam kehidupan itu Allah sertakan dengan ujian. Ini yang disebut oleh ulama saban waktu, saban masa kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, dalam kehidupan itulah manusia akan bertarung dengan diri manusia. Dia bukan sahaja bertarung dengan diri manusia yang lain, bahkan dalam masa yang sama dia juga sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Maka dalam pertarungan itulah ada kalanya manusia melakukan kesilapan, ada kalanya manusia akan melakukan kesalahan. Dan tidaklah bermakna kesilapan itu, kesalahan itu manusia tidak boleh bangkit semula. Untuk mengatasi kesilapan dan kesalahan itulah maka Allah utuskan Rasul kepada manusia. Wazi, tak cukup dengan Rasul, Allah utuskan agama kepada manusia. Tak cukup dengan agama, Allah utuskan kitab kepada manusia. Ini semua untuk membimbing manusia supaya tidak terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Faham Wazi? Boleh Zul? Haji Ramli dapat tak? Tak dapat. Gitu. Cikgu dapat ya? Saya sebut walaupun manusia ni sempurna, kejadiannya itu tidak bermakna manusia tidak akan melakukan kesalahan. Walaupun manusia ini istimewa kejadian dia, hebat kejadiannya, itu tidak bermakna manusia sunyi daripada kesalahan. Walaupun setiap manusia akan melakukan kesalahan, itu tidak bermakna kita perlu mencari kesalahan. Nampak? Apa kita maksud tajuk? Dia bila faham mukadimah, fahamlah isi itu. Ya, saya antara manusia yang sering kali melakukan kesalahan. Itu tidak bermakna tuan-tuan perlu mencari kesalahan. Tak. Sama juga, walaupun manusia itu akan melakukan kesilapan, itu tidak bermakna manusia mesti melakukan kesilapan. Dia dua.
Sama ada manusia tidak semestinya melakukan kesilapan ataupun manusia tidak semestinya mencari kesilapan. Faham? Hampa pening itu. Faham ni? Baik. Masuk kitab. Dah faham, masuk kitab. Kalau panjang lagi hampa pening itu. Fuad boleh tak? Baik. Mencari-cari kesalahan orang lain. Ini satu perangai. Orang panggil antara sikap, antara sifat terkeji apabila manusia mencari kesalahan manusia. Tak? Baik. Qala al-musannif, mencari kesalahan orang lain ialah mencari-cari rahsia orang lain. Buat apa nak cari salah orang? Daripada kita tengok buruk orang, kan lebih baik kita tengok baik orang. Bila kita tengok buruk orang, sebenarnya kita nak bagi tahu dekat orang yang kita ni baik. Tak? Bila kita tengok baik orang, sebenarnya kita nak bagi tahu buruknya kita. Sebab tu kita tengok baik orang. Zan, faham tak Fauzi? Bila kita tengok buruk orang, sebenarnya kita nak bagi tahu kat orang tu, aku ni baik. Bila kita tengok baik orang, sebenarnya kita nak bagi tahu kat dia, aku ni buruk. Tuan-tuan, kalau sampai ke tahap itu, ini orang panggil tawadhu, khusyuk dan tawadhu. Bila kita marah bila kita dicaci, kita marah apabila kita dikeji, tu maknanya kita nak bagi tahu orang tu, aku suka dipuji. Tak? Faham? Bila kita tak marah apabila kita dikeji, tu maknanya kita bagi tahu orang tu, aku tak suka dipuji. Haji Ramli, Haji Ramli suka dipuji ke dikeji? Marah tak kalau orang keji? Cakap kat sini boleh, keluar kat surau. Ya. Tuan-tuan boleh tanya diri tuan-tuan sendiri. Tak? Marah tak bila hang kena kutuk? Marah. Cikgu marah tak bila dituduh, bila dikeji? Marah juga. Maknanya apa? Tak, maknanya apa? Maknanya suka dipuji. Ya, begitu. Dia sampai satu tahapnya. Tuan-tuan tengok ulama-ulama besar, mana ada ulama besar sering dipuji? Tak, Fauzi? Hanya Allah menjadi rakan karib dia. Dia berdoa kepada Allah. Tak susah. Kita tengok Tuanku Ni Aziz lah, apa yang orang tak cakap dekat dia? Fauzi, siapa rakan karib dia? Allah. Dia bangun malam, dia berdoa, dia meluahkan perasaan dia kepada Allah. Oi tuan-tuan, kita duduk kat bawah, orang bawah selalu kata orang atas. Orang bawah ni seronok dia kata orang atas, tapi orang atas tu nak terduduk, hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi bila kita dicaci, bila kita dikeji, memang kita tak suka, tapi kita tak zahirkan kemarahan itu walaupun kita dikeji, sebab kita akan meluahkan perasaan kita pada teman karib kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kita buat sembahyang sunat, kita meluahkan perasaan kita pada Allah. Masa
Kiai Abuya Faris tu datang. Masa saya hantar dia balik malam tu, saya tanya dia, Abuya, apa lagi zikir terbaru yang Abuya dapat secara langsung? Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz ada masalah apa-apa, Ustaz amalkan zikir ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tengah-tengah malam bangun. Iya Fuad, kalau ada masalah bangun malam, munajat je benda tu, menangis. Ya Allah, ini masalah aku, orang caci aku, orang kata aku, orang tuduh aku, orang fitnah aku. Mengadu dekat Allah. Inilah dia jalan orang saleh. Ya, Nazrul. Ya, baik. Maknanya bila kita cari salah orang, kita nak bagi tahu yang aku ni betul. Bila kita tengok betul orang, kita nak bagi tahu salahnya aku. Gitu dia dalam Islam, dalam agama ni begitu. Sebab tu bila kita tunding satu jari, kan kita selalu orang tu pesan apa sih? Satu jari hang tunjuk kat orang, 3 jari kita tunjuk dekat kita. Macam tu je, samalah. Bila kita marah orang caci, bermaknanya kita bagi tahu dekat orang tu kita suka dipuji. Bila kita pandang buruk orang, maknanya kita nak bagi tahu kat orang aku ni baik. Bila kita pandang baik orang, maknanya kita nak bagi tahu kat orang aku ni buruk. Kalau kita boleh faham macam tu, lama kelamaan akan datanglah sifat khusyuk dan tawaduk. Baik. Mencari kesalahan orang lain ialah mencari-cari rahsia orang lain. Dia koreknya, dia siasatnya. Ada jenis manusia begini, dah lah dia siasat kita habis-habisan. Punya dia nak aibkan kita, Haji Ramli. Cerita kita sekolah rendah dulu pun dia tahu. Cerita kita zaman bujang dulu pun dia tahu. Dah lah dia korek. Kalau dia simpan tak apa, dia sebarkan pula dekat orang. Ini buruknya perangai manusia. Ya, baik. Baik dengan cara mencuri perbicaraan orang, ataupun dia membaca surat rahsia orang lain, ataupun dia mengamati gerak-geri rahsia orang lain. Sebab tu Allah sebut la tajassasu, jangan duk buka, jangan duk siasat. Yang si isteri tanya, sibuk tanya kat suami, abang betul ke abang tak ada perempuan lain? Dah cakap tak ada, dia suruhnya cakap ada. Bila cakap ada, tahu marah gitu. Jangan ditanya, diam sudah. Janji dia balik rumah. Betul cikgu? Betul. Betul Fauzi? Janji dia balik rumah. Sungguh saya takkan marah kalau abang jujur. Suami pun ya. Wah, bagus. Suami aku, isteri aku takkan marah kalau aku jujur. Tiba-tiba bila jujur, baru cakap, ya, abang dah menikah seorang lagi semalam. Palampang kena. Jangan duk siasat. Janji selagi mana dia bertanggungjawab, dia tak abaikan anak isteri dia, diam sudah. Nanti cari penyakit, orang cakap. Betul lah dia ni. Nak kelentong pun kena pandai. Betul? Nak pergi mana? Nak ikut ustaz tu mengajar. Ustaz tu mengajar kat mana? Ustaz tu mengajar kat Johor. Berapa hari Fauzi?
3 hari. Tambah-tambah Fauzi dah ada istimah. Ni kesempatan. Memang isteri percaya punya Fauzi. Ya, abang ni nak ikram orang alim. Masa dulu sebelum kahwin banyak buat dosa. Ni dah kahwin, abang ingat nak impun pahala lah. Rasa-rasanya pahala sembahyang tu tak cukup. Ingat nak ikram orang alim ni, nak khidmat dengan orang alim. Abang ingat abang nak ikut mana ustaz tu ngajar. Gitu. Untung kau dengan ustaz ni Fauzi, senang nak tipu. Nampak? Dia punya nau itu tak betul dah. Gitu, baik. Jadi jangan duk tanya-tanyalah Kak makcik. Jangan tanya. Nanti rasa nak buka, dia buka, percaya. Dia kalau orang tu rajin sembahyang, kalau suami kita ni jenis rajin ke surau, jenis suami ni rajin solat, dia takkan duduk senang punya kalau dia menipu. Percaya. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun dia boleh tahan. Masuk memang tak boleh tahan kalau dia betul-betul jaga dia punya sembahyang. Dia sebenarnya bukan nak menipu, cuma dia tak nak gaduh je. Betul tak Fauzi? Nampak? Sebab kalau dia bagi tahu gaduh, baik dia tak payah bagi tahu. Ya, baik. Apapun menipu, hukumnya berdosa. Baik. Mencari rahsia orang adalah tergolong mencari aib orang. Ya. Man sataral muslim satarahullahu fil yaumil akhirah. Barang siapa yang tutup aib orang, Allah akan tutup aib dia di akhirat nanti. Akas dia apa? Barang siapa yang buka aib orang, nanti di akhirat, bahkan kadang-kadang di dunia berlaku, Allah akan buka aib dia. Sebab tu kita jangan rasa perasan, kita jangan syok sendiri. Siapa yang rajin baca surat khabar, yang rajin tengok berita, hari-hari ada je berita kes-kes penangkapan. Tak? Anak jiran kita ditangkap sebab apa? Sebab mencuri. Wal'iyyazubillah. Suami jiran kita ditangkap sebab menipu. Jiran dia. Simpulan-simpulan ditangkap sebab perbuatan jahat yang dia buat. Jangan kita tengok, kita kata padan muka. Ambil engkau. Lagi. Itulah. Macam-macam lah. Islam ajar kita, bila kita tengok perkara itu, kita kena kata wal'iyadzubillahi min zalik. Tak? Ataupun wa na'udzubillahi min zalik. Tak boleh, apa tak reti bahasa Arab. Moga-moga diri aku, keluarga aku dijauhkan dari perkara ni. Sebab kita bukan baik mana pun, Haji Ramli. Tak? Hang baik ke? Bila hang tengok orang jahat, hang baik ke? Gitu. Bukan marah, tanya je gitu. Wah, hang rasa dia hang baik ke? Yang kita kata padan muka orang tu, cikgu rasa cikgu baik ke bila kata padan muka kat orang? Sebenarnya kita dengan dia pun sama je. Bezanya aib dia Allah buka, sebab tu dia kena tangkap. Kita pun buat jahat juga, cuma aib kita belum lagi Allah nak buka, sebab tu tak kena tangkap. Pernah tak hang nipu bini hang? Pernah? Tinggal lagi pasal apa bini hang tak tahu? Sebab Allah belum nak buka aib. Pasal apa orang tu buat jahat, orang lain semua tahu? Sebab Allah dah buka aib dia. Sebab tu bila kita tengok orang kena tangkap, orang itu, orang ini, Islam ajar kita apa? Na'udzubillahi min dzalik. Selesai cerita, habis, aman dunia. Tak.
Ini duk balah sana, duk balah sini. Nah, orang tanya saya pasal pun Negeri Sembilan, Mufti Negeri Sembilan keluarkan fatwa. Apa fatwa dia? Wahabi tu apa? Haram kat mana? Haram kat Negeri Sembilan. Tak. Mereka tanya, macam mana ustaz? Saya tak nampak Mufti tu kata Wahabi tu haram bersifat hukum syarak tu. Maksudnya haram tu haram di Negeri Sembilan. Fahaman Wahabi haram masuk di Negeri Sembilan. Itulah kot saya faham. Dia tak kata pun Wahabi tu syarak, hukum syaraknya haram. Dia cuma kata Wahabi tu haram beroperasi di Negeri Sembilan. Mungkin dia ada sebab. Sebab dia bercontoh mungkin akan menimbulkan kacau bila perselisihan faham. Itu maksud dia. Macam diperleh juga. Diperleh mereka pendukung fahaman ini. Mereka tak bagi kita bawa fahaman kita. Sebab tu mereka keluarkan satu arahan di mana-mana masjid tak boleh bertahlil, tak boleh bertalqin, tak boleh baca yasin, tak boleh itu, tak boleh ini. Saya yakin dengan maksud dan tujuan supaya orang yang dah biasa tidak bertahlil, tiba-tiba kalau buat tahlil nanti keliru. Sama je. Faham? Kalau diperleh begitu, kenapa kita tak komen? Kenapa di Negeri Sembilan kita komen? Oh, sampai komen, oh kalau macam tu haram kita semayang di Masjidil Haram kerana berimamkan imam fahaman Wahabi. Ke situ pula pergi dia. Jauh dia cara dia faham tu jauh. Sebab tu tak faham tanya orang faham. Dia akhir zaman ni kita jangan duk banyak sangat belajar fiqh lah. Orang belajar fiqh ni orang banyak balah gitu. Bukan saya kata jangan belajar. Kita fiqh orang awam ni kita ambil yang asas saja. Ada masalah-masalah dalam serah pada orang alim. Sebab orang fiqh ni kalau terlampau banyak dia belajar, banyaklah berbalah. Itu je. Akhir zaman ni kita banyak belajar bab-bab hati. Tak, kita banyak belajar bab-bab akidah. Bab-bab fiqh kita ambil yang asas. Kalau sembahyang tu wajib, wajib. Kalau zakat tu wajib, wajib. Nah, kalau haji tu wajib, wajib. Kalau tutup aurat tu wajib, wajib. Nah, belajar ulama ni kata ni, ulama ni kata ni, balah sungguhlah gitu. Balah satu kampung surak berbalah gitu. Masjid duk balah gitu. Sebab tu Tok Guru Besar hampa ni akhir zaman ni banyakkan sikit belajar bab-bab hati, bab-bab akidah tu, biar reti sikit, biar khusyuk, biar tawaduk sikit. Baik. Sebab tu dia kata mencari rahsia orang adalah tergolong mencari aib orang. Dia nampak buruk orang je, buruk dia langsung dia tak nampak buruknya perangai manusia ni. Baik. Atau membuka rahsia seseorang yang secara hukum sebenarnya merupakan perkara yang dilindungi oleh Islam. Sampai tara macam tu. Sebab tu kalau kita pergi buat kes tangkapan kan, kita tak boleh kata kita pergi tangkap orang berzina, tak boleh. Sekalipun kita tahu orang ni baru je lepas gitu. Kalau kita dah tolak itu baru siap gitu, maknanya apa? Itu. Tapi nak tutup ayat dia, kita tak kata kita pergi buat tangkapan orang berzina, kita pergi buat tangkapan orang berkhalwat. Maknanya sampai tara tu kita nak tutup ayat dia. Sudahlah tu mahkamah dah sabitkan dia salah, yang kita pergi nak burukkan dia lagi buat apa? Sombongnya manusia, jahilnya manusia. Sudahlah gitu. Kalau benar dia salah, biar Allah bicara. Di dunia dia disabitkan kesalahan, itu pun tidak pasti. Akhirnya kita serahkan pada Allah. Kita akan jadi pening tau. Bila kita fikir kita boleh ubah keadaan dengan cara kita akan pening. Kenapa kita pening?
Kita berharap keadaan akan berubah dengan sebab kita. Tiba-tiba tak berubah, kita pening. Tuan-tuan, bukan kita yang mengubah keadaan, tapi Allah yang akan mengubah keadaan. Faham? Kalau kita nak ubah boleh, kita ubah keadaan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kan hati kita tenang. Aku dah ikhtiar, aku dah usaha, dia tak nak berubah, apakan daya. Kita usahalah nak ubah dia, tiba-tiba tak berubah, kita stres. Pening tak? Pening, sakit kepala. Pasal apa sakit kepala? Sebab mu letak takdir tu dekat dirimu sendiri. Tak boleh. Mu kena letak pada Allah. Aku hanya ikhtiar. Soal berubah tak berubah, itu kerja Allah. Boleh? Baik. Kemudian Islam dengan keras sekali melindungi rahsia setiap manusia. Dan melarang orang lain untuk membuka rahsianya. Yang kata rahsia ni dua je. Orang pertama dengan orang kedua. Dah ada orang ketiga bukan rahsia, bohong lah tu. Kalau saya dengan cikgu je. Kalau ada orang ketiga tu bukan rahsia dah. Amanah nak menyimpan rahsia ni berat. Berat. Betul. Dalam banyak beratnya nak menyimpan amanah. Sebab dalam diri manusia ni pun ada amanah. Apa dia? Amanah yang Allah pikulkan kepada diri manusia itu. Dalam diri manusia ni terdapat banyak rahsia Allah yang perlu dipikul oleh manusia. Kan tadi saya sebut awal tadi, Allah nak zahirkan diri dia pada kejadian manusia. Sebab tu kalau kamu nak tengok hebatnya Allah, tengoklah pada diri manusia. Kalau kamu nak tengok cantiknya Allah, tengoklah pada diri manusia. Maknanya dalam diri manusia tu ada rahsia Allah. Tuan-tuan, nak menanggung rahsia Allah ini berat. Samalah juga beratnya kita nak menanggung rahsia manusia berat. Mulut tu nak cakap je kalau ada peluang. Kau jangan bagi tahu orang tau. Habis dah. Betul tak Wazi? Tak boleh simpan rahsia punya orang. Dia mulut tu gatal nak bercakap tu. Dia kalau tak bercakap tak puas. Bila bercakap baru puas lah. Simpan. Ini aib kawan ni. Jangan cerita dekat orang. Tak. Kenapa kau ceraikan bini kau? Ni berlaku kat pondok. Kenapalah Tok, panggil Tok Wan. Ada seorang haji ni, dia pencen, dia masuk pondok. Tak. Kenapa Tok Wan tak nak balik rumah? Kan ada isteri kat rumah. Tak mau. Kenapa? Tak busuk. Dia bukanya aib bini dia. Menangis bini dia. Saya kata Tok Wan, tak, itu kan isteri Tok Wan. Yang Tok Wan pergi buka aib dia. Asal ada orang tanya kenapa tak nak balik rumah, habis aib bini dia buka. Dosa. Contoh orang yang kerja dia memandikan jenazah. Ini amanah yang cukup besar untuk dipikul. Tak. Dia kena simpan aib mayat tu. Dia tak boleh cerita dekat orang. Hatta pada anak isteri dia sendiri pun dia tak boleh cerita. Sebab tu kalau Haji Ramli ada cita-cita nak jadi salah seorang daripada pengurus jenazah, belajarlah jadi orang yang pandai menyimpan rahsia. Rahsia orang kita tak boleh jaga. Kadang-kadang rahsia kita sendiri pun kita tak boleh jaga. Habis pada semua orang kita nak cerita. Tak? Baik belajar jadi orang yang pandai menyimpan rahsia. Tapi jangan jadi orang yang berahsia. Sampai dengan isteri pun nak berahsia.
Kalau handphone tu manjang password aja. Pasal apa Fauzi nak ada password ni? Ada makna tu. Baik. Al-Quran mahupun hadis Rasulullah melarang kita melakukan perbuatan mengintip. Intai ni bukan maksudnya intai benda tak elok, macam intai orang mandi, bukan gitu. Maksudnya duk jaga tepi kain orang gitu. Duk tengok anak orang, anak dia sendiri dia tak tengok. Dia tengok buruk laki orang, laki dia sendiri dia tak tengok. Dia tengok je buruk bini orang, buruk bini dia tak tengok. Islam melarang untuk kita mengintip. Sebab itulah dalam Islam ni dia ajar kita supaya husnuzan, bersangka baik. Anak dia tak lulus SPM baik, mungkin sebab ini, mungkin sebab ini, adalah hikmahnya. Itu alhamdulillah bang, anak kita dapat cemerlang. Cukup. Bukan macam anak orang sebelah tu habis. Anak kita ni dapat 9A sebab anak kita ni pandai, sebab kita dulu pun pandai. Habis lupa Tuhan dah. Tengok, semua kita je. Kalau aku, semua aku je. Allah mana? Jadi ni saya ni cemerlang sebab saya cerdik. Dia sebenarnya orang Jawa ni betul. Orang Jawa tak guna saya, orang Jawa guna aku. Aku ni cemerlang sebab aku ni cerdik. Haji Wan, aku ni kaya sebab aku rajin. Aku ni pangkat besar sebab aku ni pandai pandai bodek gitu. Habis semua aku je. Allah mana? Lama-lama bila kita duk beratit aku, nanti lama-lama kita akan kena penyakit aku. Ni orang panggil penyakit anaiyah. Bila kena penyakit aku, maka pada ketika itu hilanglah Allah dalam diri dia. Semua aku belaka. Anak kita dapat cemerlang, alhamdulillah lah bang. Berkat doa kita minta pada Allah, kan? Anak orang tu tak cemerlang, adalah hikmahnya. Baru tingkatan 5. Tak bermakna anak kita cemerlang dalam peperiksaan, dia cemerlang dalam hidup. Untuk anak pula kita ajar syukur, gitu. Jangan kita ajar anak kita sifat-sifat mazmumah, kita ajar anak kita sifat-sifat mahmudah. Hitamnya ya anak orang tu. Yang bapak pun iyalah hitam. Habislah. Tak habis nak hina orang je kerja dia. Gemuknya kawan tu, jangan. Anak kita pun hitamnya ya anak orang tu, tak baik cakap macam tu, kan? Hodohnya muka orang tu ya, tak baik cakap macam tu. Seliklah, itu kan ciptaan Allah. Didik dia, walaupun dia tak faham, lama-lama dia akan faham. Ini kita tambah lagi minyak. Memang pun tengoklah bapak dia macam mana. Bapak dia pun hodoh. Sampai kebesarlah anak kita macam tu perangai dia. Betul tak Pakcik? Ni orang cakap bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Mojo dia tak kata mak kencing berdiri ni. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari,
man istama'a ila hadis qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhil anka yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa mendengar perbicaraan suatu kaum sedang mereka tidak senang untuk didengar, maka kedua telinga orang itu akan dituangi air kuningan panas pada hari kiamat. Yang duk cerita pun kena, yang duk tadah telinga pun kena, yang mengumpat pun kena, yang dengar, tukang dengar pun kena, tukang kipas pun kena, habis belaka. Ya, saya ni bukan nak ngumpat ustaz, tapi ustaz dia tu gini, ustaz pun kena. Tak, Fauzi ya, Ana ni bukan apa Fauzi, gitu. Haji Ramli ni belagak, habis gitu, kena. Saya yang mengumpat pun kena, Fauzi yang mendengar pun kena, sama je. Sebab tu dia kesimpulannya, tajuk kita malam ni membicarakan soal akhlak. Ya, sebab tu datanglah seorang lelaki badui. Saya nak habis dah, ni habis dah ni, tuan-tuan bacalah sendiri. Saya macam tu. Abu Ayyub Al-Ansari, ni seorang lelaki Ansar. Dia bagi tahu, datanglah seorang lelaki di kalangan Arab Badui. Arab Badui ni, kalau kat Malaysia kita kata orang asli, tapi orang asli dekat dekat Sungai Bercala tu apa? Alah, yang banglo tu apa ya? Bukit Lanjan. Kalah kita tu. Saya pergi buat kuliah dekat sekolah tu. Bukan kuliah pun, nak pergi ceramah motivasi je untuk pelajar-pelajar yang nak ambil PMR, nak ambil UPSR. Sekolah rendah kan depan tu. Saya masuk, salah saya pun pakai jubah macam ni. Habis mak ayah dia bawanya anak-anak dia balik rumah. Cikgu tak boleh buat apa. Dia tanya, kenapa macam ni cikgu? Cikgu besar dia lah. Kalau ustaz nak tahu, tiap-tiap pagi akan ada pendakyah Kristian datang beri ceramah dekat mereka. Bukan di sekolah, di kampung ni. Tapi setakat ni belum ada lagi pendakwah Islam. Sebab tu saya pesan, kalau ada sini jemaah tabligh, hantar keluar kat sana, ya, hantar jemaah situ. Baik, lelaki Badui ni, kata Abu Ayyub Al-Ansari, dia tahannya unta yang dinaiki oleh Nabi. Sebab tu di tanah Arab ni, dua binatang yang masyhur. Fuad, apa dia? Ingat tak cerita tu? Apa dia? Unta dan kuda. Kuda orang Arab guna juga, tapi dia tidak masyhur. Unta dan keldai, betul. Orang Arab kata himar. Ya himar, kata doktor. Kalau doktor-doktor di Al-Azhar, dia marah, dia berlampik, ya himar, uskut ya himar. Bising juga lagi, ya kalbun, semua diam. Bila panggil anjing baru diam. Dia tak panggil anjing, ya kilap, uskut ya kilap, semua diam. Uskut ya himar, diam-diam, bising balik. Dia marah, dia kata anjing, baru semua diam, tak bising-bising lah. Lepas tu kalau orang Arab nakal, hei kalbun, dia diam dah tu. Baik, himar ni, Haji Ramli biasa pergi Mekah ulang alik tak?
pernah pergi ke Taif. Kan mana daripada Mekah highway nak ke Taif tu cantik tak? Cantik. Ya. Sama juga macam kita daripada Kahirah nak pergi ke Teluk Aqabah. Cantik, jalan highway tu cantik, tapi kiri kanan semua bukit batu. Sebatang pokok pun tak ada. Kampung pun tak ada. Rumah pun tak ada. Batu je. Sebab tu tak berani jalan malam. Orang Arab pun takkan berani jalan malam. Kalau daripada Kairah nak ke Teluk Aqabah. Dulu saya nak masuk ke Saudi ikut jalan darat. Tapi nak pergi ke Saudi dia mesti kena masuk Palestin dulu. Nak nampak lah tu Jordan. Nampak apa itu. Nampak apa Hilton. Hotel Hilton dekat tepi laut tu yang kena bom tu. Nampak? Ni Palestin, tu Jordan, nampak? Tu Saudi, nampak? Kita nak pergi Saudi lalu Palestin sekejap. Masuk sepadan dia gitu. Di Mekah ni jalan nak pergi ke Mekah hingga ke Taif ni. Ya. Kerajaan Saudi dia anugerahkan projek untuk buat highway itu pada sebuah syarikat kontraktor US. Ya. Kalau sini ada kontraktor dia tahulah. Dia anugerahkan projek untuk buat highway daripada Mekah ke Taif, sebuah syarikat daripada US. Ya. Buat highway susah nak buat sebab jalan nak pergi ke Taif tu bukit bukau batu belaka tu. Akhirnya syarikat daripada US ni angkat tangan, surrender. Dia tak boleh buat. Susah, memang susah. Kemudian Saudi dia anugerahkan projek ni kepada Bin Laden, syarikat Bin Laden. Sama juga duk pening kepala, macam mana nak buat jalan, susah. Memang jalan tu tak selamat, susah. Kalau akal manusia kata memang tak boleh buat jalan. Tapi Bin Laden ni orang Arab juga. Tahu tak dia buat highway dia gunakan kaedah apa? Fauzi, dia gunakan keldai. Dia ambil keldai daripada Mekah tu, dia lepaskan keldai tu jalan. Mana jalan yang keldai tu lalu, kat situ dia buat highway. Naik bukit gitu, naik gitu. Betul tak? Jalan tu betul jalan kan? Fauzi pernah sampai ke Taif tak? Nanti pergi. Nanti kalau lalu kat highway tu, inilah jalan yang dilalui oleh keldai. Hebatnya keldai. Yang kita kata bingung macam keldai. Siapa kata keldai bingung? Mu yang bingung. Orang nak bagi duit tak nak duit. Dah tu nampak US kan. Sudahnya Bin Laden dapat. Baik, Badui ni dia tahan unta Nabi. Dia tanya kepada Nabi, akhbirni, wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku apakah perkara yang boleh mendekatkan aku dengan syurga. Nabi jawab, antara jawapan Nabi kata watuqimas salah. Dalam banyak-banyak jawapan Nabi, saya tertarik dengan jawapan yang ketiga. Nabi kata watuqimas salah. Tuqimas salah ni maknanya kamu dirikanlah salat. Kalau orang fiqh dia terjemah hadis ni tuqimas salah, dirikan salat tu makna solat. Itu orang fiqh faham. Tapi kalau orang tasawuf faham tuqimas salah ni maknanya akhlak. Kamu nak masuk syurga, kamu kena mempunyai akhlak dan nilai terpuji yang baik. Sebab tuqimas salah ini dia tak sama dengan lafaz tu'addis salah. Kita niat sembahyang isyak sekejap lagi, adaan, makmuman. Betul tak Jiwan? Adaan tu maknanya tunai. Sebab tu Nabi tak kata kalau kamu nak masuk syurga kamu kena tu'addis salah. Tak.
Kalau tuaddi solah, maknanya kamu kena tunaikan solat. Tapi Nabi tak kata pun tunaikan solat. Nabi kata dirikan solat. Nampak ada beza tu? Dalam bahasa Arab ni, bila berbeza sebut, mesti berbeza makna. Tinggal lagi kita rajin dengan malah je nak mentelaah. Tak. Jadi kalau tuqimas solah, kalau tuaddi solah, orang yang solat hanya ketika waktu solat. Itu orang panggil adaan. Tak. Kita tak boleh sembahyang maghrib dalam waktu isyak kemudian kita niat adaan. Kalau kita sembahyang maghrib dalam waktu isyak, kita kena niat apa? Qada'an. Gitu. Faham tak? Kalau kita sembahyang dalam waktu sembahyang, kita kena kata adaan. Tak. Tapi kalau orang yang mendirikan solat, orang ini dia bukan sahaja solat ketika waktu solat, bahkan ketika dia tak solat pun dia solat. Maksudnya apa? Maksudnya akhlak-akhlak yang diajar ketika solat. Dalam solat dia berakhlak, luar solat pun dia berakhlak. Dalam solat dia jaga mulut. Mana ada dalam solat kita tak jaga mulut? Dalam solat kita disuruh bercakap, kita disuruh baca apa yang disuruh je. Tak, mana boleh dalam solat kita bercakap benda elok, luar solat bercakap benda tak elok. Orang yang solat dia baik, lepas solat dia tak baik. Orang ni orang yang menunaikan solat. Tapi kalau dalam solat dia jaga mulut, luar daripada solat pun dia jaga mulut. Nah, dalam solat dia jaga mata, luar solat pun dia jaga mata. Dalam solat dia jaga tingkah laku dia, luar solat pun dia jaga tingkah laku dia. Nah, inilah yang dimaksudkan orang yang mendirikan solat. Bahkan disebut oleh ulama, inilah orang yang istilahnya salatul daim. Orang yang sentiasa solat walaupun bukan ketika waktu solat. Maksudnya akhlak tu penting. Nabi kata kalau kamu nak dekatkan diri kamu dengan syurga, berakhlak. Berakhlaklah dengan akhlak yang terpuji. Dengan lafaz tuqimas salah. Ya. Jadi cukuplah sekadar tu. Kita menyimpan aib orang. Tak, itu juga merupakan akhlak yang terpuji. Kita simpan rahsia orang, ini juga merupakan akhlak yang terpuji. Jadi wallahu a'lam bissawab. Pukul 9 eloklah kita berhenti. Baik, berhenti awal pun akhlak yang terpuji. Sebelum tuan-tuan marah, baik saya berhenti. Gitu. Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.